untuk MPLI, Mia dibawa masuk oleh Benny Cutie sebab tu orang kata Benny Cutie ni veteran marksman. Wow. Ha. Melari karir dan itu ada satu lagi pilihan hero yang baru kita lihat sejak kebelakangan ini iaitu Leomon. Ya, Leomon ni akan digunakan di bahagian jungle dan kita akan meletak Yawi menggunakan Joran Persik cuba untuk berada di bahagian hadapan, tetapi ada 4 pemain daripada pasukan Echo yang berada berdekatan untuk pastikan sedikit bantuan telah pun diberikan untuk memberi nafas kepada mereka untuk bermain dengan lebih berhati-hati buat kali ini, Adin. Ya, benar sekali. Kita lihat bagaimana pertarungan yang akan dilangsungkan sekarang ini. Saya menjangkakan pasukan Echo akan bermain dengan agak pasif untuk minit-minit terawal ini, memberikan fokus kepada Mia, Medicutie untuk mendapatkan item terlebih dahulu, dan tanggungjawab di fasa early to mid game ini akan digalas oleh Yawi bersama dengan Kaltizi. Lihatlah ejector dan juga smart missile yang telah dilepaskan oleh Yawi itu begitu menyakitkan ke atas Matilda. Ya, itu satu perkara yang harus dilakukan oleh Yawi dengan adanya smart missile dan juga dengan adanya injector, kerana dua combo tu sebenarnya berjaya bukan saja untuk melakukan pick off, malah damage besar daripada smart missile mampu untuk mendapatkan hero squishy. Dan sementara tadi kita dapat saksikan bagaimana damage daripada Kaltizi agak besar dan Versick juga seperti nak show off something. Apa yang ingin di-show off itu yang bakal kita ingin ketahui sebenarnya. Sebab, again, untuk EVOS Legend, kalau mereka nak berhadapan dengan late game potential daripada Eco ni, ya saya faham mereka ada Cloud yang kita tahu skillingnya sangat-sangat baik. Dengan adanya Everrise boleh mendapatkan itemization dengan lebih pantas, dengan lebih mudah. Tetapi agak sukar sebenarnya kalau pasukan Eco bermain dengan agak selamat, berdisiplin, tak memberikan kill-kill semudah-mudah ke atas EVOS Legend. Tapi sekarang ni, di kawasan Turtle ini tanpa sebarang pengacauan, Stanford cuba melakukan sesuatu, tapi Versick berjaya untuk mendapatkan turtle tersebut. Namun begitu, daripada sudut pertumpahan darah, kita lihat Sekots yang akan dikorbankan ke tangan Kaltizi. Nice. Dan sekali eagle yang mantap daripada EVOS Legend berjaya untuk menyamakan kedudukan daripada sudut kill pada ketika ini. Ya, pembalusan apa? Betul pembalusan. Penumaran darah yang cukup baik ditunjukkan oleh EVOS tadi selepas mereka berjaya mendapatkan turtle, mereka berjaya dapatkan kill. Dan kali ini dengan kill 3 kill dimiliki oleh pasukan daripada Indonesia, menunjukkan ini yang sepatutnya mereka lakukan dengan setup dari segi pemilihan hero. Mereka nak menang di fasa early game dan secara tak langsung mereka cuba untuk snowball pasukan daripada Eco untuk pastikan mereka tak punya peluang untuk berikan tekanan lagi-lagi apabila corak permainan yang ditunjukkan oleh Eco dan corak rotasi mereka lebih tertumpu untuk tunggu di saat-saat akhir dan memfokuskan terutamanya kepada Benny Cutie. Ya, kita lihat pada minit terawal ini, EVOS Legend memang akan cuba sedaya upaya mereka untuk memegang penguasaan map, penguasaan game pada early game ini, kerana mereka tak nak berikan perkara yang lebih mudah kepada Echo. Bayangkan kalau Echo dapat kontrol early game, late game pun dengan adanya Mia, kalau dijaga dengan begitu rapi dan siapkan item yang diperlukan, lagi sakit damage yang boleh dikeluarkan. Dan sebut pasal Medicutie, Mia, lihatlah di bahagian bawah ada rotasi yang telah datang di arah belakang sekarang ni, tetapi dengan menghantar Yawi seorang diri saja menghalau 3 ahli pasukan EVOS Legends ini. Yawi pun dah level 4, jadi mereka boleh lagi mudah untuk melakukan combo-combo yang mungkin kita akan dapat saksikan yang akan dilakukan oleh pasukan Eco. Sedara pasukan EVOS, mereka kena menggunakan Circling Eagle, mereka kena menggunakan Guiding Wing sebaiknya mungkin lagi untuk memberikan pick-off yang dahsyat. Dan cakap pick-off, Yawi terus saja menggunakan ejector, fokus kepada Hijume yang sangat-sangat rendah. Dia smart missile, tetapi datangnya First Six memberikan bantuan sedikit sebanyak, berjaya untuk menurunkan nyawa pemain daripada pasukan Eco. Namun begitu mereka masih lagi gagal untuk menambah kutipan kill sebanyak lebih kepada 3 kali. Yawi sebenarnya tak menggunakan TikTok moment dia untuk melontar dengan lebih jauh, lontaran ke atas Hijume sebentar tadi dan membenarkan Hijume untuk melarikan diri, membebaskan diri dia dengan begitu saja. Malah kita lihat bagaimana EVOS Legend berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua, tapi terus saja fokus akan diberikan ke atas Benny Cutie. Damage yang besar daripada First Stick dan juga Brans yang akan mendapatkan kill tersebut. Yawi sekarang ini perlu berhati-hati. Hijume berada dekat bahagian belakang, tapi Brans yang akan kutip kill beliau yang kedua berturut-turut, double kill untuk First Stick. Saya suka bagaimana pasukan EVOS tahu pergerakan Eco. Mereka berjaya untuk mengepung di bahagian bawah. Namun begitu mereka tidak mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan gold plating. Tapi dalam masa yang sama, cutting lane yang dilakukan oleh Brans bersama-sama dengan Dreams di bahagian bawah memuahkan hasil yang cukup bermakna lagi-lagi apabila farming sangat-sangat diperlukan
oleh Brans. Walaupun dia gunakan Everise, ada extra goal dekat sini, tapi dengan kelebihan beliau berbanding dengan Benny QT, at least beliau mampu untuk berikan tekanan, dan dalam masa yang sama cubaan daripada Yawi menggunakan Unstoppable Force terhadap Persik tidak berjaya, dan kali ini Blazing Duet daripada Brans cuba untuk mengejar seorang pemain. Yawi menjadi mangsa yang pertama. Adakah mangsa yang kedua berjaya kita dapatkan? Tapi lihatlah damage yang dikeluarkan oleh Sanford bersama-sama dengan Galtizi, tapi Circling Eagle juga dilepaskan oleh Dream, berjaya mendapatkan curtain, satu target yang cukup baik. Persik berjaya mendapatkan Benny QT, memberikan kill yang ke-8 dan menidakkan harapan Eko untuk cuba bangkit di game yang ketiga ini. Ya, tidak boleh untuk Eco PH mendapatkan teamfight sewaktu-waktu ini kerana kita lihat daripada sudut itemizationnya. Benny QT hanya ada Windtalker saja, manakala Cultist utility item iaitu War X baru saja dilengkapkan sebentar tadi. Kalau nak dibandingkan dengan EVOS Legend dengan hanya stacking yang didapatkan oleh Brans, damage daripada Blazing Duet itu begitu besar. Tambah lagi dengan Demon Hunter Sword, segala hero yang mempunyai ketahanan diri yang tinggi akan dileburkan dengan begitu saja. Hijumi adanya Enchanted Talisman lagi mudah, lagi pantas untuk beliau mengeluarkan segala skill set dia. Jadi waktu teamfight yang diambil oleh pasukan EVOS sangat-sangat bijak, dan Eko tak boleh nak respon dengan mendapatkan teamfight itu. Mereka harus back off terlebih dahulu, clearkan minion dan tunggu minit yang seterusnya, barulah mereka boleh cabar semula apabila dah capai power spike. Ya, satu lagi, dia bermain dengan cukup berani. Dia tahu bila mereka nak masuk. Nak bercakap tentang masuk, kita lihat sekarang ni tanda stick terus saja dilepaskan oleh Cultist. Blazing Duet lalu juga dibukakan oleh Brans, cuba untuk mencari damage dealer daripada pasukan Eko. Tapi Psycho akan pastikan Hijumi, maafkan saya, Curtains akan dijatuhkan terlebih dahulu untuk melihat kill yang ke-9 menjadi milik rasmi untuk pasukan EVOS Legend. Dan sekarang ni Din, mereka akan berikan fokus auto turret di bahagian tengah untuk berikan turret yang kedua atau objektif kedua pasukan EVOS. Inilah dia, kita katakan bermain ikut buku. EVOS Legend, mereka tahu kekuatan mereka di fasa early to mid game itu dan mereka gunakannya dengan sangat-sangat baik. Walaupun position mereka taklah begitu sedia untuk lakukan teamfight, tapi mereka paksa juga teamfight itu ke atas Eko. Paksa untuk Eko respon, paksa untuk Eko bazirkan segala skill set yang ada. Seperti ini, lihatlah, teamfight terus saja dimulakan. Brans Blazing Duet di bahagian belakang, Persik berjaya untuk mendapatkan double kill. Yawi juga telah ditumbangkan dengan satu Blazing Duet yang dibuka oleh Brans adalah satu ancaman yang besar membenarkan Persik untuk dapatkan kill tersebut. Ya, dan satu lagi pujian harus diberikan sebab antara penyebab kenapa Brans sangat-sangat berani untuk dia boleh spam dia punya Blazing Duet. Satu lagi apabila adanya Gadimi daripada Dreams, dan Dreams sebenarnya langsung tak teragak-agak untuk pergi ke bahagian belakang, especially untuk mencari Curtains ataupun cuba mencari Benny QT untuk pastikan the main damage dealer pasukan Eko tidak boleh bergerak. Dan ini antara penyebab kenapa sangat-sangat sukar pasukan daripada Eko cuba untuk counter, lagi-lagi dengan adanya Sekot yang boleh mampu untuk melakukan satu lagi pick off. Yes, walaupun pasukan Eko adanya Valentina di mana dia boleh mencuri Falling Star Moon ataupun boleh mencuri Blazing Duet, persoalannya pasukan Eko, especially Curtains, dia tak tahu waktu bila mereka kena gunakan ultimate tersebut. Ya, benar sekali. Tetapi kita tak boleh nak puji lebih untuk EVOS saja kerana Eko walaupun pada fasa early to mid game ini mereka sedang tertewas, tapi kekuatan mereka yang sebenar adalah di late game nanti. Cuma mereka harus berikan ruang untuk Benny QT. Inilah waktunya untuk dia dapatkan itemization terlebih dahulu, untuk dia mendapatkan kutipan gol dengan lebih banyak supaya di fasa yang seterusnya, di teamfight yang seterusnya, Benny QT ada extra damage yang boleh dikeluarkan. Tapi EVOS Legend buat ketika ini tiada kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Mereka tahu kekuatan mereka, mereka paksa teamfight dan mereka kuasai map ini dengan sepenuhnya. Yang ini akan terjawab apabila sekiranya pasukan EVOS berjaya untuk mendapatkan lot. Ya, ini merupakan lot yang pertama, tetapi sebenarnya sudah mencukupi untuk pasukan EVOS mendapatkan seberapa banyak turret yang boleh memandangkan. Dan bercakap tentang dominasi dengan 8,000 yang memisahkan gol di antara kedua-dua pasukan. Nah, tampak agak sukar sebenarnya pasukan Eko untuk cuba kembali bangkit game yang ketiga ini saat mereka sangat-sangat memerlukan kemenangan. Pasukan EVOS tampak lebih bersiap sedia menghadapi dan melakukan serangan. Dan bercakap tentang serangan, hampir-hampir saja pasukan daripada Indonesia berjaya mendapatkan Sanford di bahagian atas. Ya, Sanford terpaksa melarikan diri. Kalaulah ada flame shot, kalau ada lagi satu extra damage yang dikenakan ke atas Benedetta tersebut,
pasti akan ditumbangkan. Tapi lihatlah bagaimana EVOS Legends dengan kemarahan yang mereka ada berjaya untuk mendapatkan lot yang telah muncul di bahagian bawah. Echo PH wajib dirikan benteng pertahanan mereka daripada sudut high ground. Ya, mereka ada Valentina yang boleh clearkan minion dengan agak pantas. Dengan adanya Mia harus dijaga rapi supaya dia ataupun beliau boleh keluarkan damage yang lebih besar. Ya, bercakap tentang turret, satu lagi turret milik pasukan Eco berjaya dijatuhkan di bahagian tengah. Masih lagi belum lagi datang kemunculan lot di bahagian bawah. Kita lihat sekarang ni bagaimana Jawi cuba untuk melakukan sesuatu tapi terus saja menggunakan ultimate daripada Kaltizi, cuba untuk menghalang pergerakan. Brans menggunakan Blazing Duet, namun begitu Support berjaya untuk mendapatkan seorang pemain Hijume. Menjadi satu lagi kill diberikan kepada beliau tanpa sebarang masalah. Even Brans juga melakukan perkara yang sama untuk menjatuhkan seorang pemain daripada pasukan Eco. Dengan lebih berhati-hati, pasukan Eco harus bermain secara bertahan. Dalam masa yang sama, cuba mencari kesilapan yang akan dilakukan. Dan bercakap tentang satu kesilapan, hampir saja sebenarnya Dreams ataupun damage mereka semakin lama semakin besar. Again, itemization update buat ketika ini Sanford dengan adanya Bloodlust X, dia kita lihat bagaimana damage yang agak besar boleh dikeluarkan. Dengan adanya Athena Shield untuk menahan damage yang dikeluarkan daripada First Six, daripada Dreams maupun daripada Hijume. Tapi yang lebih penting adalah Benny QT sekarang ini. Windtalker, Berserker Fury, Scarlet Phantom jadi critical dan juga attack speed yang diberikan fokus untuk Mia ini. Manakala pihak lawannya iaitu Brans, item yang penting telah dilengkapkan DHS dan juga Golden Star bersama dengan Malefic Raw. Jadi adanya armor penetration di situ dan juga tidak dilupakan pasifnya Malefic Raw boleh meleburkan turret dengan lebih cepat. ya, dia pun dah ada Wind of Nature untuk pastikan sekiranya kalau dah tak ada Guarding Wing, at least dia ada backup plan untuk kekal berada dalam situasi-situasi kecemasan. Dan bercakap tentang situasi kecemasan sekarang ni, pasukan daripada EVOS telah pun melakukan serangan terhadap Luminous Lord di bahagian bawah tanpa disedari oleh mana-mana pemain daripada pasukan Eco yang sekarang ni tengah sibuk untuk melakukan pertahanan ini. Ya, kita lihat bagaimana pasukan Eco. Ini agak sukar untuk mereka kerana lihatlah bagaimana mereka hanya mampu duduk saja di dalam kawasan base mereka tersendiri. Mereka perlu keluarkan diri mereka sedikit, especially Benny QT untuk mendapatkan farm. Namun begitu Kaltizi juga tanpa sebarang kematian masih lagi menunjukkan prestasi yang cemerlang. Tetapi kita lihat bagaimana apabila dia buka Phantom State, tak banyak yang dia boleh lakukan kerana output damage daripada Hijume, daripada Brans, daripada Versik itu memberikan dia kesakitan yang berlebihan, menyebabkan dia walaupun adanya Phantom State, mereka sering saja berjaya untuk dicuri oleh pemain daripada pasukan EVOS. Lihatlah sekarang ni Sanford yang terpaksa pulang di bahagian base untuk memberikan bantuan kepada rakan-rakannya yang sekarang ni terpaksa menghadapi Luminous Lord di bahagian atas. Walaupun Luminous Lord ni tanpa sebab masalah akan dijatuhkan, namun begitu fokus ataupun tumpuan pasukan EVOS tentunya terhadap inhibitor turret di bahagian tengah yang berjaya dijatuhkan. Namun begitu sekarang ni Sanford agak sedikit berani mengambil risiko untuk clearkan minion dalam masa yang sama. Pasukan EVOS tidak mampu untuk menamatkan, tetapi Brans akan pastikan itu merupakan tembakan terakhir, tembakan yang berjaya menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Eco. Ya, dengan tembakan tersebut maka hilanglah kesemua turret milik pasukan Eco kecuali Crystal, mahligai mereka sekarang ini yang harus dipertahankan kalau mereka ingin meneruskan perjuangan di dalam MPLI 2022. Tetapi RM11,030 dan juga Dyson Air Purifier. Tapi sekarang ini adakah Purifier akan diberikan kepada Echo? Namun tidak, First Six yang akan mendapatkan kill ke atas Kaltizi. Lihatlah Hijume bermaharaja lela memberikan damage ke atas Curtis yang terpaksa mengundurkan diri. Adanya minion wave yang seterusnya akan muncul di bahagian bawah. Tetapi pasukan EVOS Legend mengambil langkah yang lebih selamat untuk menunggu second wave yang telah pun tiba sekarang ini. First Six masuk ke hadapan. Sanford hampir saja dijatuhkan. Falling Star Moon di arah belakang yang begitu baik tadi. Lihat bagaimana Crystal terus diberikan fokus. EVOS